Ya, cikgu. So, dalam chapter tadi, kita belajar sedikit macam mana nak create account, macam mana nak create meeting room. So, sekarang chapter ini kita akan fokus kepada macam mana nak gunakan Zoom untuk buat pameran kerjaya. Saya rasa banyak cikgu dah ada experience gunakan Zoom untuk PNP. So, tak ada masalah sangat cikgu nak guna Zoom. Tapi untuk gunakan dalam pameran kerjaya, so mungkin chapter ini yang paling praktikal untuk cikgu. Mungkin cikgu boleh refer kepada chapter ni untuk fikir tentang macam mana saya nak gunakan Zoom untuk pameran kerjaya CICF. Okay, so untuk chapter ni saya akan fokus kepada sesi talimat. So saya imagine banyak cikgu yang akan buat sesi talimat untuk pelajar. Contohnya 3 orang speaker, lepas tu cikgu adalah moderator dan kita menjemput 100 pelajar untuk menjadi peserta. So, untuk buat sesi talimat macam ni, apa yang kita boleh buat dengan Zoom? So, saya tunjuk sekarang. Jadi, sama juga bila cikgu masuk kepada Zoom, cikgu akan nampak meeting room yang cikgu kita create tadi, SMK Finco, pameran kerjaya. So, untuk invite kita punya peserta dan kita punya speaker, so cikgu boleh tekan copy invite. So, saya dah paste invite tersebut di sini untuk rujukan kami. So memang invite dia agak panjang tapi kebanyakan informasi, kebanyakan maklumat memang tidak penting. So apa yang cikgu kena simpan adalah join meeting, Zoom meeting, link yang ini yang sangat-sangat penting. Lepas tu yang lain adalah yang tentang USA semua cikgu dah boleh remove. So cikgu simpan sahaja apa yang berkaitan dengan Malaysia. Okay, so dan meeting ID. So ada dua jenis format yang pelajar boleh join ataupun speaker boleh join. First, mereka boleh guna Zoom meeting. So terus guna komputer. Dia join. So yang ini adalah approach yang kita paling recommend lah. Tapi kalau pelajar tu tak ada komputer ataupun line dia memang teruk, tapi dia boleh guna phone, dia boleh guna handphone, dia juga boleh tekan mana-mana satu nombor. Lepas tu Zoom akan tanya dia untuk key in kan meeting ID. So dia kena simpan ID ni dan tekan masuk. Okay. Okay. Ya, cikgu. So, tadi kita dah send invitation kepada speaker, kita dah send invitation kepada pelajar. So, kita akan masuk kepada Zoom pula untuk belajar macam mana nak gunakan Zoom ini untuk buat sesi kalimat yang kita nak sampaikan kepada pelajar. Okay, so seperti yang cikgu boleh nampak di sini, dalam saya buka, saya unmute supaya saya boleh bercakap dengan pelajar, saya start video juga supaya pelajar boleh nampak muka saya. Selain itu, saya juga boleh pilih virtual background juga seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau cikgu nak letak logo sekolah, so cikgu kena create satu background yang ada logo sekolah. Lepas tu cikgu upload di sini, add image untuk upload background. Okay, so cikgu boleh try. Kalau cikgu nak senang saja, cikgu boleh guna blur ataupun cikgu boleh guna no background. Tapi pastikan background cikgu memang kemas lah untuk pameran kerjaya nanti. Okay, kita akan masuk kepada partisipan. So, cikgu nampak tak strategi kita untuk supaya pelajar tunggu di luar adalah sangat-sangat bagus sebab kita tak nak pelajar masuk terlalu awal. Mungkin cikgu akan ada meeting dengan speaker dulu sebelum pelajar masuk. So, kita akan buat sekarang. Admit dulu speaker ini. Seperti yang cikgu boleh nampak, tadi saya dah admitkan speaker yang lain. So, saya akan tukar nama speaker supaya senang cikgu nak faham. So mungkin dia speaker daripada bank rakyat contohnya. Okay, so saya dah tukarkan nama. Alright, so sekarang saya boleh buat briefing dengan speaker dulu. So seperti yang cikgu boleh nampak, cuma ada 2 orang sahaja yang dalam bilik ini sekarang. So senang saya nak berbincang dengan speaker supaya kedua-dua kami boleh serasikan macam mana kita nak buat. Okay, so selepas saya admit speaker dan tukarkan nama speaker tersebut, apa yang saya boleh buat, satu fungsi yang saya rasa sangat-sangat penting adalah sebenarnya pin speaker tersebut. So, cikgu boleh tekan 3 dot di sini, lepas tu pin. Okay, so saya remove pin dulu, lepas tu saya akan tunjuk lagi kalau saya nak pinkan. So, pin speaker maksudnya speaker tersebut akan dijadikan sebagai
sebagai wakta utama lah dalam talimat ini. So kalau saya nak 2 orang pula, saya pun boleh add pin juga supaya saya, Cikgu Tiu dengan speaker ni dua-dua jadi wakta utama. So kalau kita bercakap macam ni dengan pelajar, saya rasa pelajar akan rasa lebih engaged. Okay? Pelajar akan lebih letak tumpuan kepada talimat ini sebab dia nampak kedua-dua watak dalam talimat ini. Okay? So kalau cikgu share screen dan cikgu boleh tunjuk slide juga. So yang itu sangat-sangat senang. Cikgu tekan share screen. Lepas tu carikan PowerPoint yang cikgu nak share. Tekan saja. Lepas tu share. So dia akan tunjuk di dalam screen ni juga. Okay. Satu benda yang sangat penting juga. Disebabkan saya adalah host. Saya adalah pemilik kepada akaun ini. Untuk speaker cikgu juga ataupun untuk AJK yang lain, cikgu boleh jadikan mereka sebagai host juga. So macam mana saya nak tukarkan jadikan host. So let's say kalau speaker ni saya nak jadikan dia sebagai host, saya boleh tekan 3 dot ataupun more, 3 dot ataupun more, dan saya boleh jadikan sebagai co-host. Yes. So maksudnya dalam sesi ini kita akan ada 2 orang host dan dua-dua host akan buat peranan untuk jaga pelajar, untuk admit pelajar, untuk buat mute, unmute pelajar dan lain-lain. So ini langkah-langkah yang sangat penting sebelum kita bagi pelajar masuk. So kiranya kita dah berjaya bercakap dengan speaker, kita dah berjaya set up semua, slide pun dah ready dan kita dah ready untuk jemput pelajar masuk. So saya akan tekan admit pelajar. So pelajar A sudah masuk kepada sesi kami. Okay. So sama juga kalau pelajar tu mungkin nama dia tak betul ke apa, cikgu nak suruh dia ubah. So cikgu boleh minta dia ubahkan nama dia ataupun kalau cikgu nak ubahkan more, lepas tu rename dan cikgu boleh ubahkan nama mereka di sini. So itu saja untuk sesi talimat. So kalau semua dah ready, pelajar dah masuk, speaker dah ada, cikgu dah boleh start share screen, lepas tu present dengan slide cikgu.